Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama aku Azfar. Aku daripada Azfar Pest Control. Hari ini aku akan bercakap mengenai lipas. Aku menerima banyak aduan dan pertanyaan berkenaan dengan masalah lipas. Ada yang mendakwa dah spray banyak kali pun lipas masih ada. Okey, jom kita bincangkan macam mana cara nak mengatasi masalah lipas ini. Tidak dapat dinafikan, lipas sangat sukar untuk dihapuskan, terutamanya apabila berada di peringkat investasi yang tinggi. Tabiat lipas yang merayap di tempat yang kotor seperti sampah sarap, septic tank, longkang dan juga lantai yang kotor menyebabkan kuman dan bakteria mudah berpindah kepada makanan dan minuman kita. Kuman dan bakteria yang terdapat pada makanan tadi akan menyebabkan pelbagai jenis penyakit kepada kita, antaranya diarrhea iaitu ceri-birik dan juga keracunan makanan. Malah najis dan juga kulit lipas iaitu decomposing body boleh menyebabkan alahan dan seterusnya akan merangsang asma, terutamanya di kalangan kanak-kanak. Kehadiran lipas terutamanya di tempat tumpuan ramai seperti restoran dan kedai makan boleh menjatuhkan reputasi pemilik sesuatu premis. Okey, sebelum kita berbincang berkenaan dengan solusi atau cara untuk mengatasi masalah lipas ni, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan lipas. Okey, lipas ni mempunyai banyak spesies, beribu-ribu, dikatakan lebih daripada 3,000 spesies. Tapi lipas yang dominan yang dikatakan memberi masalah kepada kita adalah spesies Belatella germanica atau kita panggil sebagai lipas Jerman. Merupakan lipas yang bersaiz kecil, iaitu saiznya kurang daripada 2 inci. Disebabkan saiznya yang kecil, ia memberi kelebihan kepada lipas Jerman ini untuk bersembunyi di celahan dan rekahan, dan ia membuatkan kita sukar untuk membuat rawatan. Lipas jenis ini juga mempunyai kitaran hidup atau kitaran pembesaran yang tak lengkap, iaitu daripada telur kepada nimfa, seterusnya kepada dewasa. So sepanjang instar daripada telur nimfa kepada dewasa, berlaku perubahan pada warna badan. Pada awal nimfa mungkin kekuning-kuningan sikit, lepas tu melalui proses bersalin kulit di mana ia dikatakan albino, iaitu berwarna putih. Kemudian peringkat instar kedua bersalin kulit lagi, berubah warna kepada kuning, seterusnya ke peringkat dewasa berwarna keperangan. Lipas merupakan serangga omnivore, iaitu dia akan makan apa saja. Makanan lipas ini mungkin boleh terdiri daripada makanan solid, makanan separa liquid ataupun makanan bersifat liquid. Yang paling penting, lipas sangat memerlukan air. Tanpa air, lipas boleh mati kurang daripada seminggu. Lipas masih boleh hidup tanpa menjamah makanan selama tempoh 2 bulan. Bahkan tanpa kepala sekalipun, lipas masih boleh hidup, dikatakan dalam tempoh seminggu. Lipas mungkin mati bukan disebabkan tiada kepala, tetapi disebabkan tak dapat nak minum air. Disebabkan sifat lipas yang boleh hidup tanpa makanan ini menyebabkan lipas tu mempunyai jangka hayat yang lama untuk dia terus membiak, dan maksimum jangka hayat kaji oleh ahli sains berkenaan lipas adalah dalam tempoh lebih kurang 6 bulan. Dikatakan juga sepanjang hayat lipas betina, lipas betina ni boleh membiak atau bertelur sebanyak 6 kali dalam satu tempoh hayat hidup dia. Selain daripada ketahanan hidup tanpa makanan, lipas juga mempunyai satu lagi kelebihan untuk survive dalam hidup dia, iaitu dia boleh develop immunity terhadap racun perosak. Lipas juga mempunyai reseptor ataupun deria bau dan rasa yang kuat, iaitu
Kita panggil ia sebagai chemoreception, yang mana terdapat lebih daripada 500 reseptor yang boleh mengesan bau dan rasa untuk lipas tu mencari makanan atau minuman. Disebabkan itu, walau di mana kita simpan makanan, lipas pasti dapat mencari makanan tersebut dengan kelebihan deria tadi. Lipas juga mempunyai tempoh aktif yang singkat, iaitu antara 4 hingga 5 jam satu hari. Kebanyakan masa, lipas banyak hibernate ataupun bersembunyi di tempat yang selamat. Andai kata kita nampak lipas pada waktu siang, ini menunjukkan terdapat banyak lipas di kawasan tersebut. Lipas mudah bersarang di kawasan hangat dan lembap. Contohnya di kawasan bawah sinki, berdekatan dengan paip air, water heater, coffee maker, di belakang peti ais, di celahan getah peti ais, ataupun juga di dinding yang mempunyai retakan, contohnya tile yang pecah. Lipas memerlukan sentuhan, iaitu lebih daripada separuh badan dia perlu disentuh untuk dia rasa selamat. Jadi kita boleh mendapati lipas tu di kawasan crack yang kecil, dan cuba kita perhatikan di dalam lubang tersebut, kemungkinan banyak lipas di dalam tu. Walau apapun cara yang kita buat untuk mengatasi masalah lipas, perkara utama yang kita perlu lakukan ialah memastikan rumah kita bersih. Dan apabila kita mengetahui tabiat lipas yang sukakan air, pastikan rumah kita kurangkan kelembapan. Penggunaan umpan gel sangat sesuai untuk mengawal serangan lipas, terutamanya ketika investasi yang tinggi. Umpan jenis gel ini akan diletakkan di lokasi paling hampir dengan sarang ataupun pada laluan lipas. Lipas akan mula memakan umpan ini dan seterusnya akan membawa pulang umpan tersebut ke sarang untuk dikongsi dengan lipas-lipas yang lain. Perkongsian ini adalah melalui muntahan ataupun najis daripada lipas pembawa. Lipas akan mati melalui sentuhan dan juga keracunan pada perut. Penggunaan racun perosak jenis non-repellent sangat sesuai digunakan untuk membasmi lipas yang keluar mencari makan, terutamanya pada laluan dan parameter rumah. Fokus utama adalah di bahagian dapur. Dan akhir sekali, perangkap jenis gam akan digunakan dan akan diletakkan di kawasan yang paling hampir dengan sarang. Ini adalah bertujuan untuk membuat cerapan selepas rawatan lipas dilaksanakan.